Didik TV KPM. Seperti cikgu nyatakan tadi, Sean, dari segi pola perubahan ada 3 perkara yang pelajar perlu fahami. Ya. Yang pertama, melihat pada jadual iaitu berlaku peningkatan, pola meningkat, Ya. pola menurun dan pola tidak konsisten. Ya. Okey, kita lihat satu soalan di sini ya. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola perbelanjaan kerajaan persekutuan dari tahun 2017 hingga anggaran tahun 2019. So kita lihat kepada jadual kita di sini. Ya. Kalau kita lihat jadual yang dinyatakan di sini, Sean, 2017 itu yang cikgu mengatakan tadi sebagai tahun asas. Okey. Okey, ada perkara yang perlu pelajar fahami iaitu dari segi perkataan anggaran. Pelajar seharusnya tidak boleh menulis perkataan contohnya ditulis tahun 2019 sahaja. So maknanya pelajar tidak akan dapat markah di situ. Kerana itu adalah anggaran. Ya. Kita jangkakan. Ya. Okey. So kalau kita lihat jadual ini ya pelajar, iaitu kita ada 5 sektor, iaitu kita ada ekonomi, pendidikan, keselamatan, kesihatan dan sektor-sektor lain. Apa yang cikgu nyatakan tadi di sini iaitu kita lihat dari segi ekonomi. Bagaimana kita lihat sama ada pola dia meningkat, menurun atau tidak konsisten. Di sini bila dapat soalan macam ni, pelajar tandakan di hujungnya. So kalau kita lihat 2413, 2667, 3312. Ya. So Sean nampak ni meningkat, menurun atau tidak konsisten? Meningkat, cikgu. Meningkat, yes, Ya. betul. So kita tuliskan dia meningkat seperti ini. Ah. So pelajar dah tahu Ya. berlaku peningkatan di situ, nampak? Jadi pelajar dah tahu bahawa ekonomi menunjukkan peningkatan. Okay, kita tengok sektor lain. Sektor-sektor lain juga menunjukkan peningkatan. Kemudian kita lihat bagi keselamatan. Ya. Dia menurun. So Sean kita tandakan di sini. Okey. Ini penting supaya pelajar tidak lupa bila pelajar ingin menukar dia ke dalam bentuk persamaan linear nanti. Baik. Okey. Itu dia dari segi pendidikan dan kesihatan menunjukkan pola tidak konsisten. So sekarang kita lihat, Sean, di sini ada 3 pola. Ya. Iaitu pola meningkat bagi ekonomi dan sektor-sektor lain, pola menurun bagi keselamatan, pola tidak konsisten bagi pendidikan dan kesihatan. Ya. So di sini 3 pola pelajar telah ada dan pelajar perlu tukarkan dia ke dalam bentuk persamaan linear. Okey, ini dia. Ya, selain daripada itu, jumlah keseluruhan. Cikgu dah letakkan dalam kotak merah. Ya. Jumlah keseluruhan juga boleh kita angkat sebagai satu idea. Oh, boleh juga. Ya, bermakna sekarang dia ada 4 idea. Pola meningkat, pola menurun, pola tidak konsisten dan satu lagi jumlah keseluruhan. Okey. So, seterusnya kita lihat bagaimana. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, bila kita menulis daripada segi jadual persamaan tidak linear kepada persamaan linear, pelajar perlu menyatakan data mutlak. Okey. Ini dia data mutlak. Ya, dari kita ambil sektor ekonomi, kita ambil 3312. Ini adalah pada tahun 2019 cikgu tadi. Ya. Tolak kepada 2413 kita dapat 899 juta. Ya. Maksudnya di sini ya, pelajar ini adalah kita panggil dia punya simbol dia. So pelajar tak boleh tak tulis. Kalau pelajar tulis 899 sahaja, tiada markah. Tiada markah langsung? Ya, langsung. Okey. Sebab pelajar tidak tulis RM 899 juta. Ya. Dari segi data peratus, kalau kita lihat di sini data peratus tadi, ini saja, kita tukarkan saja kepada bentuk peratus. Okey. Okey, ini penting juga, Sean. Ya. Bila data peratus, pastikan tulis 2 tempat perpuluhan. Tak boleh satu ataupun Tak boleh tiga lah. satu. So kalau maknanya kalau dia contohnya 872.276, so dia mesti round off the number lah. Jadi 87.28. Okey. So maknanya mesti 2 tempat perpuluhan. Baik. Okey. So sekarang kita lihat ada data mutlak dan juga ada data peratus. So bagaimana pelajar nak tulis? Ini dia. Sektor yang menunjukkan pola peningkatan. So ini adalah pola dia. Ialah sektor ekonomi. So merujuk kepada data yang ada dan sektor-sektor lain.
Maksudnya, kalau ada peningkatan lebih daripada satu sektor, Ya. dia perlu tulis semua. Okey. Okey, so andai kata dia terlupa tulis ini, so tiada markah. Oh, langsung tiada markah. Tiada markah. Oh. So mesti lengkap tulis. Ya. Okey. So ini adalah kita panggil idea dia. Okey, baik. So huraian dia pada tahun 2017 ini adalah data asas. Perbelanjaan bagi sektor ekonomi. So pilih salah satu saja kita huraikan. Ya. Okey, ialah RM2,413 juta dan dianggarkan. So kita rujuk pada jadual tadi. Ya, betul. Ada perkataan anggaran. Ya. So dia tak boleh tulis pada tahun 2019 dianggarkan meningkat kepada RM3,312 juta pada tahun 2019 Ya. bersamaan 37.26%. Ini ialah data mutlak. Okey. Yang ini ialah data peratus. Maknanya di sini Ego kita hanya huraikan untuk sektor ekonomi walaupun sektor yang menunjukkan pola peningkatan tu ada lebih daripada satu. Yes. Tapi kita ambil satu saja. Satu sahaja. Baik. Tetapi untuk idea dia perlu nyatakan keseluruhan Ya. dan huraian pilih satu sahaja. Baik, Ego. Okey, itu yang kita katakan tadi ialah pola bandingan tadi. Okey. Seterusnya kita lihat pola perubahan tadi. So terusnya kita lihat pola bandingan pula. Dia masih lagi dalam bentuk pola. Okey. Pola bandingan biasanya kita akan mulakan pada tahun. Okey. Bandingkan jumlah paling besar dan paling kecil. So dalam idea tersebut paling besar dan paling kecil dinyatakan dengan jelas. Okey. Mesti nyatakan jumlah keseluruhan. Sebab apa? Sebab kita nak lihat data peratus dia. So berapa persen? So pelajar perlu nyatakan dengan jelas berapa persen daripada jumlah keseluruhan. Okey. Sebelum itu data mutlak juga perlu dinyatakan dengan jelas. So kita lihat di sini. Masih menggunakan jadual yang sama. Ya. Okey. So kita lihat dari segi tahun kita ada tahun 2017, 2018 dan anggaran 2019. Apa yang cikgu jelaskan untuk bandingan, kita melihat pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama tetapi dari segi sektor yang berbeza. So kita lihat jumlah terbesar ialah sektor-sektor lain. Okey. Jumlah paling kecil ialah pendidikan. Dan ini adalah jumlah keseluruhan. Ya. So bagaimana kita hendak menulis dengan lengkap? Okey. Lihat, bila kita membandingkan tahun yang sama tetapi sektor berbeza. 2017 jumlah terbesar, jumlah besar dia 9,980 juta. Ya. Sektor terbesar, sektor-sektor lain kita dah nyatakan tadi. Dan pendidikan merupakan sektor terkecil. Okey, so kita lihat di sini. Sektor-sektor lain, bila kita lihat, ini adalah dari segi peratus dia. Okey. Ya. Kemudian data mutlak dia pelajar kita dah jelaskan macam mana nak kira tadi. So bila kita tulis pada tahun 2017, so ini adalah tahun dia. Okey. Perbelanjaan kerajaan persekutuan terbesar ialah bagi sektor-sektor lain dan yang terkecil sektor pendidikan. Ini ialah idea. Jika betul kita terus bagi satu markah. Ya. Perbelanjaan kerajaan persekutuan bagi sektor-sektor lain. So kita pilih satu saja. Kita huraikan yang pertama dulu, sektor lain dulu. RM3,121 juta bersamaan 31.27%. So ini betul, belum ada markah lagi. Sebab kita belum menyatakan lagi sektor pendidikan yang terkecil. Okey? Dan sektor pendidikan berjumlah RM1,240 juta bersamaan 12.49% daripada jumlah keseluruhan. Berapa jumlah keseluruhan dia? RM9,980 juta. So bila dia lengkap ni semua Sean, baru dia layak dapat 2 markah. Di mana data mutlak dia akan dapat 1 markah, data peratus sama dengan 1 markah. Ya. So, bermakna untuk idea sebegini dia akan dapat 3 markah. Didik TV KPM